Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bakal mencipta sejarah dunia dengan mewujudkan Balai Bomba Gunung Kinabalu. Pembinaan balai berkenaan akan mencatat sejarah dunia apabila menjadi balai bomba yang terletak di lokasi paling tinggi di dunia. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, setakat ini proses pembinaan balai bomba berkenaan masih di peringkat dokumentasi. Katanya lokasi berkenaan adalah kawasan warisan dunia dan terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum kerja-kerja pembinaan dilaksanakan. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas majlis tamat latihan kursus sijil sains kebombaan KB19 Seri 1 2022 yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor hari ini. Terdahulu pada majlis itu seramai 148 orang anggota dan pegawai bomba ditauliahkan selepas tamat sijil sains kebombaan Seri 1 2022. Pentauliahan yang dijalankan sejak Mac lalu itu diadakan Pusat Latihan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sabah. Masih berkata sebaik siap dibina, balai bomba ini akan memudahkan pasukan Mosar yang kini berpusat di Balai Bomba Ranau menjalankan operasi sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini di Gunung Kinabalu. Sementara itu, Haji Ji dalam ucapan perasmian majlis itu berkata, kerajaan negeri amat menghargai komitmen JBPM dengan penempatan dan kesiapsiagaan Mosar di Gunung Kinabalu. Katanya Mosar adalah anggota bomba yang mempunyai kepakaran yang khusus dan kompeten bagi melaksanakan tugas penyelamatan di gunung. Untuk rekod, pasukan Mosar ditubuhkan pada 2015 susulan insiden gempa bumi di Gunung Kinabalu pada 5 Jun 2015. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuamud Datu Masyong Bana mencadangkan kerajaan Sabah dan Sarawak termasuk Labuan supaya menubuhkan Suruhanjaya bersepadu bagi mengawal ketirisan minyak masak bersubsidi. Katanya kerajaan tidak boleh membiarkan keadaan itu terus tidak dikawal kerana sudah tentu akan wujud kartel yang akan membina keuntungan orang tengah secara melampau. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu berkaitan masalah ketirisan minyak masak bersubsidi dalam paket yang sejak akhir-akhir ini berjaya dirampas oleh pihak berkuasa dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Beliau yang juga pengerusi LPPB berkata jika penubuhan Suruhanjaya itu dipersetujui, ia bukan sahaja berfungsi mengawal ketirisan tetapi turut memantau pihak yang dilantik membungkus minyak masak secara pukal mengikut kuota yang ditetapkan. Masyong berkata sempadan darat dan perairan Sabah serta Sarawak yang berjiran dengan Indonesia, Filipina dan Brunei begitu luas mungkin memberi ruang kepada aktiviti penyeludupan. Manakala kerajaan negeri diminta campur tangan berhubung isu penduduk kampung Sinompuru Sungai Simpang Sandakan yang diusir dari penempatan selepas tanah diduduki mereka dimiliki sebuah syarikat pada tahun ini. Penduduk mendakwa bahawa mereka telah membuat beberapa kali permohonan untuk mendapatkan geran tanah kerana sudah mendiami kampung berkenaan sejak hampir 40 tahun dan berlarutan sehingga 3 generasi namun dibatalkan. Akhirnya pada awal tahun ini penduduk menerima berita bahawa tanah berkenaan sudah dimiliki sebuah syarikat perladangan dan penduduk diminta keluar. Wakil penduduk Julius Kasu 70 tahun berkata mereka ketika ini buntu kerana sudah tiada tempat dituju dan kebanyakan penduduk tidak mempunyai wang. Suen Balinting 63 tahun pula berkata demi rayuan itu penduduk sanggup datang dari Sandakan untuk bersama-sama menghantar memorandum. Menjelaskan keadaan itu, Suen berkata mereka sebelum ini sudah beberapa kali memohon untuk mendapatkan geran tanah iaitu sejak 1988 tetapi akhirnya tanah itu dibeli sebuah syarikat. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia Datuk Syamuddin Hashim yang mewakili penduduk bertindak menghantar memorandum bagi isu berkenaan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Menerima penghilangan penderian kami di sini. Kami mohon dengarlah suara kami. Kami merayu. Berita sukan, hampir 5,000 penyokong dan peminat bola sepak tidak melepaskan peluang berbaris panjang untuk mendapatkan tiket di kaunter Stadium Likas hari ini. Malah ada antara ribuan penyokong turut berkampung sejak tengah malam tadi bagi mendapatkan tiket perlawanan di antara Sabah FC menentang Johor Darul Takzim malam esok. Tinjauan di esoka.com di Stadium Likas juga mendapati ada yang sanggup meredah perjalanan jauh dari kawasan luar daerah semata-mata untuk memastikan tidak terlepas perlawanan Liga Super berkenaan.
Barisan peminat yang ingin membeli tiket juga sudah mengelilingi kawasan parkir stadium yang dianggarkan melebihi 300 meter. Salah seorang penyokong yang ditemui, Carl Calviente, 26 tahun, berkata dia datang Stadium Likas untuk mendapatkan tiket sejak jam 3.30 pagi tadi. Katanya dia yang tinggal di daerah Tenom yang terletak kira-kira 150 km dari ibu negeri terpaksa bersengkang mata untuk menyaksikan perlawanan yang disifatkan sebagai buku bertemu ruas. Carl berkata selepas ini dia terpaksa memandu pulang ke rumahnya di Tenom dan akan kembali semula ke kota Kinabalu petang esok. Seorang lagi peminat Sabah FC, Ramadan Abdullah, 19 tahun, berkata dia tidak menyangka sambutan penyokong bola sepak pasukan ini amat luar biasa. Katanya walaupun menyedari kesukaran yang bakal ditempuhi, namun dia akan berbaris untuk mendapatkan tiket malam esok. Sementara itu, hanya tekad dan harapan yang menjadi iltizam kepada Jeremy Sundang untuk menguatkan semangatnya dalam mencari anak kesayangannya Jude Angel, 18 bulan, yang masih hilang. Ketika ditemui, petani berusia 39 tahun itu gagal menahan sebak apabila mengenangkan nasib anak perempuannya, namun masih menaruh harapan besar bahawa Angel masih hidup sehingga ke hari ini. Terdahulu dalam kejadian bermula kira-kira Sabtu lalu, mangsa dikatakan hilang selepas keluar daripada rumah keluarganya di Kampung Seliwangan Baru, Batu 66, Beaufort. Insiden berkenaan turut menjadi tular di laman sosial dengan operasi pencarian melibatkan pasukan polis, bomba, rela APM serta penduduk kampung. Dalam pada itu, Jeremy turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang bertungkus lumus terlibat dengan usaha pencarian terbabit. Ketika ditanya sama ada terdapat petanda atau petunjuk setakat ini, beliau mendedahkan tiada perkara pelik berlaku. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.